Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 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 La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram sebab bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad faza muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifah anta ala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian menjelang maghrib kita pagi petang ni, insya-Allah. Petang ni untuk surau Pak Men Kasawari, insya-Allah. Pak Men Kasawari, Taman Ihsan ni, insya-Allah, di Seri Kembangan. Pak Men Kasawari di Balakong, insya-Allah. Mohon share sahabat-sahabat. Tuan Haji Tono, Tuan Haji Daud Kasawari. Mohon share kawasan Pak Men Balakong, insya-Allah. Insya-Allah kita teruskan dengan pengajian hadis kita. Hadis 40 ataupun lebih dikenal lagi 40 hadis jalan ke syurga. Masih lagi tak habis, dah masuk hadis yang ke 24 hari ini, insya-Allah. Ya.
kebiasaan kita baca kitab di Taman Surau Kamal Kaswari, tapi kita offkan dulu, kita buat online dulu, offline besok kita buat di surau dengan kitab sebenarnya, insyaAllah. Kita habiskan hadis 40 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir. Allahumma shalli ala Muhammad. Tajuk yang pertama ini hadis ke-24 sampai di kitab muka surat 61, kitab hadis Tuan Guru Zamri bin Hashim, insyaAllah. Tajuk yang 24 hari ini, hadis yang 24 menceritakan tajuknya kaya jiwa dan tidak meminta-minta kepada manusia. Tajuknya kaya jiwa dan tidak meminta-minta kepada manusia. An Sauban radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takaffala li an la yas'alan nas syai'a wa atakaffalu lahu bil jannah fakultu ana fakana la yas'alu ahadan syai'a. Riwayah ya, Abu Daud, insyaAllah. Artinya, daripada Sauban radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjamin, yakni berjanji kepadaku bahawa dia tidak akan meminta-minta sesuatu kepada orang lain, aku akan menjamin syurga untuknya. Lalu aku berkata, saya berjanji wahai Rasulullah. Selepas itu Sauban tidak pernah meminta-minta sesuatu pun daripada sesiapa. Ya, Sauban tidak pernah meminta-minta sesuatu kepada sesiapa pun. Saya ulang balik daripada hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menjamin, yakni berjanji kepada Rasulullah, kepadaku, bahawa dia tidak akan meminta-minta sesuatu kepada orang lain. Saya tak share lagi. Saya share dulu. Okey. Mohon share grup. Ada yang bertanya, tak share. Mohon share link dia. Kita share dulu link pada sahabat-sahabat. Okey. Ulang balik, siapa yang menyamin atau berjanji, ya, Rasulullah kata, siapa yang menyamin atau berjanji kepadanya bahawa dia tidak akan meminta-minta sesuatu kepada orang lain, Rasulullah SAW akan menyamin syurga untuknya. Lalu Sauban ni berjanji, saya berjanji wahai Rasulullah. Selepas itu Sauban tidak pernah meminta-minta sesuatu kepada sesiapa pun. Keterangan hadis, umat Islam dididik kepada apabila kaya mereka mestilah pemurah, dan apabila susah mereka mesti menjaga maruah. Itu didikan umat Islam. Ya, umat Islam dididik supaya bila menjadi kaya mereka mestilah jadi pemurah, bukan jadi bakhil, bukan jadi kedekut. Ya, sebab kita balik pada Allah Ta'ala. Allah Maha Pemurah. Kalau Allah tidak pemurah, tak jadi kaya dia. Allah tak sayang dia. Dan bila susah mereka mesti menjaga muruah. Dididik kita. Mereka tidak akan mengemis dan meminta-minta sedekah kepada orang lain. Mereka malu berbuat demikian kerana masih mampu mencari rezeki dan kesihatan tubuh yang dimiliki. Mereka juga menyembunyikan kesempitan hidup dengan tidak menceritakannya kepada orang lain. Golongan ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan merekalah golongan yang paling afdal kita berikan zakat dan sedekah.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara illazina ukhsiru fi sabilillah la yastati'u nadarban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alimun Sadaqallahu azim. Surah Al-Baqarah ayat 273. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang miskin, fakir miskin yang telah menentukan dirinya, yakni dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, membela Islam. Mereka tidak berupaya mengembara di muka bumi, yakni untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka oleh orang yang tidak mengetahui halnya sebagai orang-orang kaya, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Ketahuilah, apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui. Disuruh kita cari jalan bertemu dengan orang ni untuk orang yang layak diberi bab sedekah ataupun infak. Pasal apa? Jalan khidmat atau berjuang kepada jalan Allah golongan tersebut. Walaupun miskin, masih terus lagi berkhidmat untuk berjuang jalan Allah atau membela Allah. Mereka tidak berupaya jauh ke bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka oleh orang tidak mengetahui halnya sebagai orang-orang kaya. Memang dia tak tahu perangai orang kaya. Kita tahulah sifatnya. Mereka menahan diri daripada minta-minta. Dia tidak minta, tidak mau, tidak menolong, tidak mau menyeru diri mereka minta-minta kepada orang lain. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Kita kenal, kita boleh kenal. Maksudnya kita cari jalan. Mereka tidak meminta pada orang ramai dengan mendesak-desak. Dia tak terdesak langsung dia. Dibiarkan macam tu je. Ketahuilah, apa yang kita belanjakan kepada mereka ni, sesungguhnya harta yang halal tersebut Allah Maha mengetahui. Allah senantiasa mengetahui. Cari jalan kita untuk infak, apalagi kita sedekah dan macam-macam kita bantu, insya-Allah. Ni. Tapi kita ni sekiranya kita miskin, fakir, jangan buat perangai seperti tidak dididik dalam Islam. Islam mendidik umatnya sebagai tidak meminta-minta. Kaya dengan jiwa dia, iaitu tidak meminta-minta. Dia ada bab maruah. Tapi kalau dah kaya, dididik umat Islam ni supaya jadi pemurah. Ni. Bila berada, bila cukup, apa salahnya kita jadi pemurah? Tuan-tuan, dia dah masuk bulan Syakban. Dah masuk Syakban 1. Rejab dah habis dah. Lagi 29 hari nak masuk Ramadan. Kita cari jalan didik, training, selain daripada ibadat, sembahyang, puasa, zikir. Apa salahnya kita berinfak setiap hari Syakban ni, dengan bab Quran, dengan infak Quran, dengan bab pondok, tahfiz dan macam-macam. Dan sekarang zaman COVID, banyak lagi orang yang bukan. Cari jalan untuk menginfakkan sebahagian harta kita. Masuk Ramadan, kita full swing.
Jangan sayang harta, jangan sayang duit, jangan sayang bab dunia ni. Cari jalan. Pasal apa? Bila waktu tersebut kita berinfak, bersedekah, lagi hebat pahalanya. Ni Syakban kita training. Ringankan tangan. Ringankan pergerakan kita mencari tempat-tempat yang nak infak ataupun nak kita bantu keadaan mereka. Terus hadis yang ke-25, takwa dan akhlak mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an aqsari ma yudkhilul nasa jannata. Qala taqwallahi wa husnul khuluq wa su'ila an aqsari ma yudkhilun nasan nara faqala wal fajr. Daripada Abu Hurairah keterangannya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apakah penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Apakah penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Baginda bersabda, takwa dan berakhlak mulia. Rasulullah SAW menjawab, takwa dan berakhlak mulia. Baginda juga ditanya tentang apakah penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Baginda bersabda, akibat dosa mulut dan kemaluan. Yang menyebabkan ke dalam neraka. Keterangannya takwa bererti menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sama ada ketika berseorangan diri atau di khalayak ramai. Ini takwa. Takut sebenar-benarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ustaz Somad dia summarizekan takwa tu, huruf jawi dia diambil pada penerangan bulan Ramadan. Bila kita berpuasa, jadi kita orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ta tu diartikan sebagai tawaduk. Qaf wara. Qaf qanaah. Waw wara. Ta qaf waw ya. Ya yakin dengan Allah Taala. Takwa, tawaduk dia, warak dia, qanaah dia, yakin dengan balasan Allah Ta'ala. Ni kita kena yakin lah. Maksudnya lang-lang dia bila bab takwa menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sama ada seketika dia seorang diri ataupun di khalayak ramai. Kadang di khalayak ramai takwa dia. Di waktu bersendirian, Allahu Akbar. Kena pula zaman sekarang, zaman touchscreen. Ada seorang satu handphone, gadget seorang satu. Duduk seorang-seorang. Boleh tak syaitan datang, syaitan hiaskan? Macam-macam tuan-tuan. Kita buka blog Islam, blog Muslim. Apa yang keluar gambar? Apa yang keluar pop-up dia? Allahu Akbar. Syaitan tuan-tuan tak berhenti dia. Dia tak berhenti, tak kira Syakban, tak kira Rejab, tak kira Ramadan. Itu yang paling sedih sekali, Ramadan lah. Paling hebat cubaan waktu Ramadan. Waktu berseorang-seorangan. Itu kadang-kadang kesian generasi muda sekarang. Cubaan dia tak sama dengan generasi kita, generasi saya. Generasi kami tak ada handphone. Generasi sekarang boleh tengok TV, boleh tengok movie dan di mana saja boleh duduk, beli top up, boleh tengok macam-macam. Generasi kami telefon di dinding, di tiang, telekom. Internet baru nak mula. Zaman Apple, itu zaman kami.
Ya. Ya. Gambar memang tak tahu apa tengok gambar. Kalau ada magazine, ada apa, itu baru tengok gambar. Sekarang orang boleh tengok gambar, senantiasa boleh tengok. Allah, tuan-tuan. Macam-macam iklan. Kalau ada pun zaman kami dulu, TV lah. Zaman TV. Ya, ada zaman hitam putih, ada zaman TV color. Zaman Dolby, zaman stereo, zaman mono, semua dah lalu. Zaman sekarang complete set. Ya. Digital touchscreen. Allah. Semuanya hebat. Itu yang kita kena kesihan juga. Kena kesihan ke generasi sekarang. Ya. Dia punya cubaan daripada alam maya ni. Allahu Akbar. Bukan generasi sekarang. Generasi kita ni pun sama juga. Kalau terleka dengan bab tu, Allah, tak ke mana bab Quran, tak ke mana bab kitab, tak ke mana bab sembahyang. Itu yang kalau tak terkawal, dia jadi rosak. Hingga akhir hayat dia akan jadi rosak. Ini kena renung. Pujuklah sahabat, pujuklah hati kita ni jadi hati yang sejahtera. Ya, bab tu hati-hati waktu berseorangan diri. Hati-hati. Walaupun tak ada wanita, walaupun tak ada apa, tapi dia ada gadget, memang dahsyat. Syaitan hiaskan. Apalagi di khalayak ramai, akhlak mulia pula ialah menunaikan, ya, takwa ni menentukan kita masuk ke dalam syurga. Kemudian berakhlak mulia, kata Rasulullah SAW. Akhlak yang mulia ni salah satu lagi poin untuk kita masuk ke dalam syurga. Akhlak mulia ialah menunaikan tanggungjawab terhadap Tuhan dan bergaul dengan makhluknya. Hablum minallah, hablum minas. Bukan secara akhlaknya, dengan budi pekerti yang mulia, dengan bab sopan dan santun, lemah lembut dan sebagainya. Akhlak yang paling hebat Rasulullah SAW. Ada tak petunjuk akhlak Nabi ni? Ada dalam Al-Quran. Semuanya akhlak Rasulullah ada dalam Al-Quran. Manusia yang paling ramai dimasukkan dalam syurga berpunca dari takwa dan mempunyai akhlak yang mulia. Bukan pasal ibadah dia, tapi dengan perangai akhlak dia, dengan bab takwa dia. Takut sebenar-benarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa. Bimbang dia. Ke Mekah pun dia takut, ke Madinah pun dia takut, ke New York, ke London pun dia masih lagi takut dengan Allah Ta'ala. Kadang orang boleh pergi Mekah takut dengan Allah Ta'ala. Diibaratkan di Mekah tu Allah di situ. Atau pergi masjid, Allah ada di situ. Masuk ke bandar London, hilang bab Allah. Ada tak? Ada. Berlaku. Lekanya dengan keindahan bandar Eropah. Hilang bab Allah. Itu bukan takwa sebenarnya. Ya, separuh-separuh. Sementara itu ramai orang yang dilemparkan ke dalam api neraka disebabkan tidak menjaga mulut dan faraj. Ini maksudnya, dulu ya betul, zaman dulu orang memfitnah ataupun buat domba-domba ni cakap ke sana kemari dengan mulut. Sekarang tak payah. Sekarang guna handphone, gadget juga jadi. Disebarkan hadis-hadis yang tak sepatutnya. Disebarkan gambar-gambar yang tak sepatutnya. Tengok gambar tak senonoh, di-share pula pada kawan-kawan. Satu grup ada 200. Telegram lagi, WhatsApp lagi. Ada pula video lagi. Share. Tak boleh masuk video tu 1 gig, 2 gig. Dia masuk dia punya copy link. Sampai tak? Sampai. Allah. Dia punya multi level buat dosa tu terlampau dahsyat. Ya. Tu contoh. Ya, janganlah sampai ke tahap ialah tak ada mulut tapi kita mengongsi kita bersubahat dengan bab dosa. Dan satu lagi yang bab ke neraka ialah bab kemaluan. Bab tu Islam menitik beratkan kesempurnaan aurat. Tutup aurat macam mana sebenarnya?
Janganlah sampai orang melihat, jangan sampai. Mata memang tak boleh jaga tuan-tuan, walaupun macam mana puasa. Sebab tu Ramadan ni kena hati-hatilah. Perut kita boleh jaga, kaki boleh jaga, mulut boleh jaga, hidung boleh jaga, telinga je. Bila bab mata ni, Allahu Akbar, tak keluar rumah pun, TV pula, internet pula, habis pahala puasa tu habis. Dia cuma jaga pahala, dia cuma jaga batal dia puasa, takut batal puasa. Betul, tak telan air, tapi dia tu lupa pahala puasa tu habis. Tu yang kena neraka juga akhirnya, walaupun 30 hari Ramadan. Jagalah bab kemaluan kita dan jaga bab mulut, lisan dan sebagainya. Marilah kita mempertingkatkan marilah kita mempertingkatkan ketakwaan dan mengindahkan akhlak kita. Di samping itu, kita juga perlu menjaga lidah dan kemaluan dengan bersungguh-sungguh agar kita selamat dari azab api neraka. Ni disarankan oleh Rasulullah SAW, jaga bab takwa kita dengan Allah Ta'ala dan mengindahkan akhlak kita. Jaga akhlak kita, tak kira dengan orang Islam ataupun dengan tidak Islam. Akhlak tu kita penting. Lisan kita, pergerakan kita, adab kita, pastikan kita jaga. Di samping kita juga perlu menjaga lidah dan kemaluan agar bersungguh-sungguh kita jaga agar kita selamat dari azab neraka. Tu. Jangan tuan-tuan, jangan sampai kita singgah. Sebab tu kita selalu zikir lepas sembahyang, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 7 kali kalau boleh. Pasal apa? Nak mengelakkan kita tercampak, mengelakkan singgah daripada pintu neraka. Ditulis dalam kitab lama ada 7 pintu neraka. 7 pintu neraka yang bertahun-tahun, beratus-ratus tahun jarak ni antara pintu ke satu pintu, yang sedang menunggu kita yang nak jadi ahli ataupun dah jadi register awal-awal ahli neraka. Belum masuk neraka, dia dah register awal di dunia, dia register. Sebab tu dipesankan kita jaga takwa kita, jaga akhlak kita. Jangan sampai tidak berjaga bab kemaluan kita, jangan tak jaga kita punya lisan kita. Antara yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam neraka. InsyaAllah mudah-mudahan sampai kepada semua. Maksudnya ringkas menjelang maghrib ni. Sementara maghrib, mudah-mudahan pengisian ni menyedarkan kita. Baik kita sedar sekarang, jangan kita sedar waktu dalam liang lahat. Sedar sekarang 100%. Kesedaran yang paling hebat waktu kita di dalam liang lahat. Sedar waktu tu tak jadi apa. Pasal apa? Kesedaran tu dah masuk dalam liang lahat. Pasal dah mati gitu. Sekarang ni waktu yang terbaik, waktu tengah hidup, dah 1 rejab pun. Maksudnya kita kena jadi masa sekarang ni lah untuk kesedaran yang terbaik. Pasal apa? Bila masuk ke dalam kubur, memang betul kita disedarkan. Pasal apa? Datangnya 2 malaikat, Munkar dan Nakir, yang tak tahu macam mana status kelihatan dia macam mana, image sebenar dia macam mana. Macam-macam ditulis dalam kitab. Itu baru kita sedar 100%. Tapi dah terlambat. Sebab tu kita jangan tidur. Tidur waktu sekarang ni bukan tidur lelap waktu, tidur daripada agama. Kita tak fikirkan agama kita macam mana, cara hidup kita macam mana. Itu antara yang dipesankan oleh alim ulama. Jagalah agama kita, jangan kita tidur. Jangan dibiarkan agama kita jadi dipijak-pijak orang ataupun kita sendiri yang zalim diri pada kita. InsyaAllah takkan turut untuk surau online, untuk surau Taman Pakmen Kesawari Balakong, insyaAllah. Yang terbaik daripada Allah SWT, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri amrina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tawassalna bi wa jabar wa tasamna malakut wa allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairul asma. Bismillahirladzi la yadurru ma ismi azam. Bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini, bismillahi ala ahli wa mali, bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuka. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyid dayan, subhanallah syadidil arkan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Subhana man la yushaghiluhu sya'nu an sya'an. Subhanallahil hannani mannan, subhanallah musabbahi bi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu la yahtasib wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Innallaha baligh qad ja'ala likulli syai'in qadara. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil samawati was sami'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi. Mana yang nak berbuka puasa, diucapkan selamat berbuka puasa Syakban, 1 Syakban berbuka puasa. Dan jemaah sembahyang maghrib insyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih pada surau Pak Man Kasabari Balakong, insyaAllah. Jumpa lagi bulan depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.